Bhagavad Gita merupakan kitab agama Hindu yang mempunyai 18 bab dan juga dikenali sebagai Pancama Veda. Bhagavad Gita merupakan tunjuk ajar Sri Krishna kepada Arjuna semasa perang Kurukshetra. Bhagavad Gita mempunyai 18 bab dan dibahagi kepada 3 kategori. Yang pertama, bab 1 hingga bab 6 di mana menjelaskan disiplin kerja tanpa mengharapkan buah hasil dan sifat nyawa. Bab 1 yaitu Arjuna Wisata Yoga, kesempurnaan melalui kegelisahan, keraguan dan kebimbangan. Wista mewakili segala keadaan dan rintangan yang melemahkan semangat manusia, manakala Yoga mewakili kekuatan diri manusia untuk menghadapi masalah dengan semangat dan berani. 2. Kewajiban pahlawan. Berjuang untuk mendapat kebenaran adalah tugas yang paling suci bagi kita dari Yang Maha Kuasa. Nilai yang terdapat dalam ini adalah tanggung jawab seseorang manusia terhadap peranan yang dibawa olehnya. Bab ketiga, hukuman karma. Seseorang dapat dibebaskan dari hukuman karma, perbuatan dan reaksi dan mencapai pengetahuan sejati tanpa mementingkan diri sendiri. Jalan karma juga adalah lebih mudah dan baik untuk kebanyakan orang. Bab keempat, karma yoga. Pencapaian yoga melalui pengetahuan rohani. Pengetahuan rohani tentang sang roh Tuhan. Hubungan antara sang roh dan Tuhan bagi mensucikan dan membebaskan diri manusia. Melakukan satu atau setiap tindakan tanpa mengeluh dan dengan keikhlasan. Bab 5, Karma Yoga Lahiriah. Orang bijaksana dapat mencapai kedamaian, ketidakikatan, kesabaran, penglihatan, rohani dan kebahagiaan. Kesenangan dan kesedihan duniawi bersifat sementara, sedangkan Yang Maha Kuasa adalah kekal dan tidak berkesudahan. Kategori kedua iaitu bab 7 hingga 12 iaitu menjelaskan disiplin ilmu pengetahuan dan kebaktian kepada Brahman Yang Maha Esa. Untuk bab 7 pula, ia menceritakan mengenai pengetahuan mutlak dan dalam bab 7 ini roh-roh yang sudah lengkap perlu menyerahkan diri kepada Krishna dalam pengabdian suci bakti kan. Kesedaran bagaimana seseorang dapat menjadi sedar akan Krishna sepenuhnya. So dia macam kesedaran yang terjadi itu bersifat dia merangkumi subtopik iaitu cara mencapai kepada Yang Maha Kuasa. Dalam topik ini ada disebutkan mengenai karma. Karma bermaksud kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala. Bakti serta prinsip-prinsip yoga dan bakti dalam bentuknya yang murni. Dalam Srimad Bhagavatam telah dijelaskan bahawa kebenaran mutlak yang paling utama telah disebut oleh Brahman. Arjuna juga telah bertanya kepada Sri Krishna mengenai Atma yang bermaksud badan, sang roh dan fikiran. Dan menurut Kamus Veda, Atma menunjukkan fikiran roh, badan dan juga panca indera. Bab 9 adalah mengenai Raja Widya, Raja Guya. Para penyembah sentiasa tekun dalam pengabdian kepada Tuhan. Krishna memahami jiwa dan ketulusan hati makhluk hidup tertentu yang menekuni kesedaran Krishna. Selain itu, Krishna juga memberikan kecerdasan kepada makhluk itu agar ia dapat mengerti ilmu pengetahuan Krishna dalam pergaulan dengan para penyembah. Bab 10 menceritakan mengenai Vibhuti, yoga kehebatan Tuhan. Kepribadian yang penuh dengan 6 jenis kehebatan memiliki kekuatan penuh, kemasyarakat, kekayaan, pengetahuan, ketampanan atau kecantikan, dan ketidakterikatan semua secara penuh.
Dalam kitab Bhagavad Gita bab 11 iaitu Wiswara Udasana Yoga, Krishna memperlihatkan kepada Arjuna bentuknya yang tidak terhingga dan mengagungkan sebagai alam semesta. Bentuk semesta Krishna yang merupakan suatu perwujudan yang bersifat sementara, bentuk waktu yang menelan segala sesuatu dan bentuk Vishnu yang berlengan 4. Bab 12 iaitu Bhakti Yoga Pengabdian Suci Bhakti. Bhakti adalah ungkapan kasih yang tidak terbatas ataupun cinta yang tak terhingga dan tanpa syarat. Bhakti Yoga merupakan cara tertinggi dan paling berkesan untuk mencapai cita bhakti yang murni kepada Krishna. Tujuan tertinggi dalam kehidupan rohani. Yang terakhir merupakan satu topik bab 13 hingga bab ke-18 yang di mana mempunyai kesimpulan daripada bab 1 hingga bab 12 dan menjelaskan disiplin kerja dan disiplin ilmu pengetahuan. Bab 13, tajuk bagi bab 13 ni adalah setra-setranya yoga, iaitu alam. So dia mengatakan bahawa dalam bab ini, dalam ajaran Hindu, Purusha dan Prakriti merupakan dua unsur pokok yang terkandung dalam setiap bahan di alam semesta. Purusha dan Prakriti merupakan unsur yang bersifat kekal, halus dan tidak dapat dipisahkan, dan juga bebas dari pemikiran yang mementingkan diri sendiri. Seterusnya bab 14 iaitu Gunatraya Vibhaga Yoga, iaitu kepribadian yang paling utama, menerangkan bahawa apakah sifat-sifat alam itu, bagaimana cara sifat-sifat alam bergerak, mengikat dan membuat pembebasan. Dan orang yang dapat menjadi mantap dalam Brahmacharya atau pelbagai fahaman Brahman mencapai persamaan sifat dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Bab 15. Bab 15. Gunatraya Vibhaga Yoga, kepribadian. Dia membebaskan diri daripada perhambaan kepada dunia material dan memahami bahawa Sri Krishna adalah kepribadian ketuhanan. Dia menyerahkan dirinya kepada Sri Krishna dan meneruskan kesetiaannya kepada Sri Krishna. Seterusnya bab 16, Daivasura Sampat Vibhaga Yoga, iaitu sifat rohani dan jahat. Jadi Krishna menggambarkan sifat-sifat yang baik disebut sifat devata, dan sifat-sifat yang jahat adalah sifat raksasa atau asura. Seseorang yang dapat dibimbing oleh seorang guru kerohanian yang benar, dan dia juga dapat dipercayai yang sanggup membimbing seseorang ke jalan kemajuan. 17. Siddhartha Vibhaya Yoga meyakinkan agar manusia berkeyakinan akan tiga hal, iaitu triguana, keyakinan akan tercapainya moksha yang juga disebut sebagai Brahma Nivarna, tiga jenis keyakinan yang berkembang daripada satu antara tiga sifat alam, iaitu kebaikan, nafsu, kebodohan. Bab 18, Moksha Samasha Yoga, kesimpulan daripada semua ajaran yang menjadi inti tujuan pelaksanaan agama yang tertinggi, iaitu Brahma Nivarna. Gita mencuba mendorong Arjuna untuk bertindak tanpa meragu-ragu dan tidak mengikatkan diri daripada kewajipan dan akibat-akibatnya.